bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Ini dia mantap dan padu ya ucapan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution yang menyatakan kegagalan ya pentadbiran daripada Parti PAS khususnya seperti di Terengganu dengan pelbagai kebobrokan penyelewengan berlaku, begitu juga di Kelantan masalah air dan Kedah sahabat-sahabat semua. Tapi apa yang mereka mahu, katanya mereka mahu cuba untuk merampas Pulau Pinang. Adakah rakyat Pulau Pinang mahu untuk kerajaan ataupun Parti PAS Pertikaian Nasional ini mau merampas Pulau Pinang? Dengan nyata mereka sangat gagal di dalam mentadbir sebuah negeri. Ini kan pula mahu untuk merampas Pulau Pinang. Jadi kita percaya rakyat Pulau Pinang bukanlah rakyat yang bodoh, senang diperbodohkan, diperbudakan oleh lebay-lebay ini yang hanya menggunakan agama bangsa untuk kepentingan parti, kepentingan pribadi mereka. Jadi menarik untuk kita dengar semua kongsian dan juga ucapan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution ini. Mari kita tonton bersama sahabat semua. Kita boleh tengok bagaimana sikap prihatin kerajaan negeri jaga kebajikan. Dari sudut keselesaan rakyat, pengurusan air Pulau Pinang. Nak tahu pengurusan air berkualiti ini, yang pertama kayu ukurnya ialah non-revenue water ataupun air yang tidak membawa hasil akibat daripada pipe bocor, salah baca meter dan sebagainya. Negeri jiran sebelah kita, Kedah, adalah antara negeri yang non-revenue water paling tinggi, mencecah sehingga 52-53%. Dari segi pengurusan sumber bekalan air, betul ada 1, 2, 3 momen dan ketika berlaku gangguan, tapi prestasi keseluruhannya pihak berkuasa air Pulau Pinang, bukan saja tarif air rendah, tapi kualiti bekalan air bersih itu terjamin untuk dinikmati oleh rakyat Pulau Pinang. Dan hari ini lawan kita, Perikatan Nasional, kata dia nak ambil alih kerajaan Pulau Pinang. Dari segi pengurusan ayak saja kita tengok. Terus saya tengok hal lain lagi, pengurusan ayak saja. Rekod dia di Kelantan tak boleh kita banggakan. Tak boleh dibanggakan. 30 tahun masalah ayak tak selesai. 30 tahun. Pemimpinnya faham agama, bagus. Boleh khutbah di masjid, tak apa. Boleh turunkan jenazah di liang kubur, tak apa. Kita salute. Boleh pimpin tahlil, boleh jadi imam, boleh tolong doa, kenuri kenara. Itu semua terima kasih. Tapi dari segi tanggungjawab mengurus negeri untuk keselesaan rakyat, juga sebahagian daripada tuntutan agama. Kalau kita ambil satu segmen saja, menyediakan bekalan air bersih, ternyata Perikatan Nasional, contoh di Kelantan itu bukan satu contoh yang boleh dibanggakan. Bolehlah kita istilahkan fail. Bukan saja fail, fail miserably. Gagal dengan teruk. Baik. Tengok juga rekodnya di Kedah. Bekalan air pun terputus kerana non-revenue water yang tinggi. Sebab itu, sebagai orang yang dilantik oleh kerajaan sebagai pengurusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah, saya turun hampir setiap minggu ke Negeri Kedah. Kerja saya memantau, mengawasi semua projek persekutuan yang dilaksanakan di Negeri Kedah. Loji rawatan ayak ni yang sekarang dalam pembinaan ada 5. Saya dah melawat 3. Ada 2 lagi belum saya sampai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kerajaan pusat turunkan peruntukan, nak pastikan bahawa kontraktor yang dah dapat projek itu mesti siap ikut jadual. Itu kerja saya dan kerja pejabat pembangunan ekonomi atau State Development Office Negeri Kedah. Turun sendiri. Bila ada sekolah daif, klinik daif, jalan raya dan sebagainya, yang sebahagian daripada projek persekutuan, kerja kita turun pantau. Ini jiwa besar kerajaan persekutuan. Kalau kita ikut kerenah dan kelaku Menteri Besar Kedah, kita boleh kata kita tak gelapak nak tolong dah.
tapi tanggungjawab kita kepada rakyat. Saya kata tadi, dalam bab pengurusan layak pun, gagal di Kelantan, gagal di Kedah, tiba-tiba parti ini, Perikatan Nasional kata dia berhasrat nak minta rakyat Pulau Pinang undi mereka supaya dapat jadi kerajaan di Pulau Pinang. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh tidak kita bagi peluang kepada mereka atau kita tolak mereka? Terima atau tolak? Tolak. Tak ada sebab. Baru satu segmen pengurusan layak, mengurus dan menjana ekonomi. Kerajaan Pulau Pinang dah sangat stabil dari segi negeri yang kehadapan menarik minat pelaburan asing. Kita cuma maintain aja, tunjukkan tata kelola yang bagus, politik yang stabil, negeri yang cekap, rakyatnya ada kemahiran dan kebolehan berbahasa. Yang itu cukup untuk tarik pelaburan. Dengan adanya pelaburan, dia akan menyemarakkan peluang pekerjaan. Ini kelebihan kita di Pulau Pinang. Sokongan tuan-tuan kepada adun kita di sini, calonnya Johari, akan menyumbang kepada Seberang Jaya kerusi yang dimenangi oleh Kerajaan Perpaduan, dan menang di sini akan menambah peluang kita untuk kembali membentuk kerajaan pada 12 hari bulan. Itu maknanya pilihan raya ini. Saudara, tadi saya dengar Datuk Zaidi sebut ahli parlimen ini ada pusat khidmat tapi nun jauh, kena cari, kena pergi cari. Saya nak bagi tahu dengan saudara Johari, kena ada piagam calon, candidates charter. Umum besok nak mengundi, malam ni buat sidang media, hari ni petang buat sidang media, candidates charter, piagam calon. Yang pertama, 24 jam atau 48 jam jika sekiranya terpilih, saya akan segera buka pusat khidmat saya di alamat sekian-sekian, dan saya boleh dihubungi di nombor talian sekian 24 jam dalam satu hari untuk terima masalah dan aduan daripada rakyat. Kena teropong cari dah tang mana premis itu, habaq awal. Dan saya boleh dihubungi di nombor talian sekian dan nombor telefon dan juga pegawai. Buat lagu tu. Saya jadi wakil rakyat Pantai Jerjak, saya buat begitu sungguh. Hari ni menang, esok lusa tu terus buka pejabat, terus dengan nombor telefon dan pegawai, terus, dan berkhidmat sepanjang masa. Ada lebih kurang 11 daerah mengundi. Sini ada berapa je? Daerah mengundi ada berapa? JDM 13, lebih 2 aja. Memang boleh buat. So Johari sebagai calon, saya nak minta, ni bukan mintaan, nak arah terus. Esok mengundi, hari ni kena senaraikan 4-5 perkara yang berupa candidate charter, piagam calon, flash kita. Jika terpilih, pusat khidmat kita di sini, nombor telefon boleh dihubungi di sini, dan kita sebut bahawa perkhidmatan kita adalah perkhidmatan untuk semua, bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang Cina, untuk sahaja, untuk semua rakyat di kawasan ini. Sebut. Saya percaya insya-Allah pengundi di sini akan bagi peluang kepada kita di Seberang Jaya ini. Satu kawasan yang sebenarnya subur. Dek kerana lepas kawan kita Dr. Afif tu ada sikit alignment lari, lah dia buat diri di Selangor, kita ucap dia selamat maju jaya. Tapi kita nak bagi tahu dia, perjuangan reformasi dan keadilan tidak mati hanya kerana Afif keluar, tetapi patah tumbuh hilang berganti, yang berganti jauh lebih baik daripada apa yang dia dulu wakili kita. Kita nak sebut bahawa Johari, dia akan jadi kepada wakil pada orang Melayu, wakil pada orang Cina, wakil pada orang India, wakil kepada semua kaum. Ini pledge kita kepada rakyat. Ini kelebihan yang kita ada. Saya optimis. Sudah perhatikan,
Kempen kita jangan sekali-kali menari dalam gelanggang mereka, iaitu sentimen kaum, agama dan juga penghinaan terhadap raja. Jangan masuk area tu. Yang tu biar. Nah, sebab rakyat ni, saya tak pernah underestimate the wisdom of the people. Saya tak pernah pandang lekeh terhadap kebijaksanaan rakyat. Never, ever underestimate the wisdom of the voters. Jangan. Nah. Kalau hari ini DAP menjadi bangsa yang paling ampuh untuk diserang, tak hormat Melayu, hina agama, sekat agama Islam, tak hormat raja. Hari ini satu demi satu benda tu terbongkar. Yang dituduh hina raja bukan Steven Singh. Yang dituduh hina raja bukan Gobin. Sebaliknya Menteri Besar caretaker Kedah daripada parti Islam. Lah terkedu. Yang kedua, disebut DAP tak hormat Melayu, tak hormat raja, bahasa 153 Perlembagaan Persekutuan. Yang ni saya tak payah ulah. Steven mampu ulah, biar kita dengar from the horse's mouth. Saya dah dengar pidato Steven masa resmikan peluncuran jentera Kerajaan Perpaduan di Kedah. Saya dah dengar pidato Anthony Loke 2 hari lepas dalam pidato kempennya. Saya tak ada sedikit keraguan. Saya bertuah pada ketika Steven belum menduduki kedudukan sekarang, saya sudah mewakili keadilan mendampingi Karpal Singh, Tan Seng Giau, Cheng Man Hin, Lim Kit Siang. Pada masa itu, Tan Kok Wai. Where were you then, Steven? Masih sekolah. Saya sudah mewakili keadilan di dalam pimpinan utama Barisan Alternatif pada masa itu. Kemudian berubah zaman. Sekarang kepimpinan DAP adalah Anthony Loke, Steven, diikuti dengan Teo Ni Ching, Gobin Dio Singh. Ini kalangan anak muda lagi yang mewakili DAP. Dan 99, 2004, 2008 yang berkawan dengan DAP selain pada keadilan adalah PAS. PAS siapa masa itu? Tahun 99. Haji Hadi, Ustaz Harun Taib, Ustaz Harun Din, Ustaz Halim Abdul Rahman, Ustaz Azizan Razak, Datuk Isyamuddin, Setiausaha Agong. Masa tu berkawan. Tahun 2004 berkawan lagi, boleh. Maknanya masa itu dalil Quran dan hadis, parti Islam boleh berkawan dengan DAP. Dalil Ustaz Hadi boleh berkawan dengan DAP. Bila ni? Tahun 99. Bila? Tahun 2008. 2004. 2008 pun boleh lagi. Tak ada masalah lagi. Bentuk kerajaan bersama di Kedah, ada 2 kerusi DAP di Derga dan Kota Darul Aman yang menyokong Ustaz Azizan sebagai Menteri Besar. Di Perak, DAP menyokong sehingga Datuk Niza, Menteri Besar PAS pada masa itu. Di Selangor, malangnya di Pulau Pinang, PAS tak menang. Ada satu, Ustaz Saleh Man, menang di Pematang Pasir masa itu dan menyokong Ketua Menteri Pulau Pinang kepada DAP. Di Selangor juga begitu. PAS ikut bersama dengan DAP dan juga keadilan. Maksudnya tak ada cacat celahnya. Dalil Quran dan hadis membenarkan parti Islam untuk berkawan dengan DAP. Hanya sekarang saja diberitahu bahawa Islam tak bagi orang Islam kawan dengan DAP. Soalan kita kepada kawan-kawan PAS adalah 2004 hang boleh berkawan, 99 hang boleh berkawan, 2008 hang boleh berkawan, 2013 boleh berkawan lagi. 99 sampai 2013, 14 tahun PAS parti Islam boleh berkawan dengan DAP. Apa dalil pada masa itu boleh berkawan? Ayat mana? Hadis mana? Sirah mana yang membolehkan PAS berkawan, Islam berkawan? Pasal apa dulu boleh, sekarang tak boleh? Kalau ianya satu yang ajaran agama, percayalah ia tak berubah. Contoh, sembahyang subuh zaman Nabi 2 rakaat, sembahyang maghrib zaman Nabi 3 rakaat, sembahyang isyak zaman Nabi 4 rakaat,
Sekarang subuh, maghrib, isyak 4 rakaat. Zaman Nabi, Ramadan kita berpuasa. Zamanlah Ramadan kita berpuasa. Itu agama, tak berubah. Betul atau tidak? Tapi kalau namanya memilih kawan politik, terasnya mesti sama. Duduk atas dasar keadilan. Duduk atas dasar saling hormat menghormati. Duduk atas dasar sama-sama nak tolong rakyat. Duduk atas dasar nak benteras kemungkaran dan nak ajak kepada kebaikan. Duduk atas dasar nak bina sifat mahmudah, nak tolak sifat mazmumah. Yang ini asas yang membolehkan kita duduk bersama, walaupun nama dia DAP. Itu asasnya. Sebab itu saya katakan bahawa kepada pengundi di Subang Jaya, ini ayat akhir saya, beri peluang kepada kita untuk terus memimpin kerajaan Pulau Pinang pada 12 hari bulan ini untuk 5 tahun lagi 1 penggal. Beri peluang kepada kita. Ya. Dan jangan sekali-kali buat percubaan. Tak apa dah kot. Kali ini kita bagi kepada Perikatan Nasional. Tak usah. Ini bukan eksperimen. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, jangan menari ikut irama mereka. Irama apa? Permusuhan, perkauman sempit, agama diguna ikut selera dia saja, kemudian penghinaan raja. Jangan masuk langsung wilayah itu. Fokus apa yang kita dah buat sejak 2008, memerintah Pulau Pinang, tunjuk prestasi ekonomi, hubungan di kalangan rakyat pelbagai kaum, jaga kebajikan, wujudkan kerajaan yang bersih dan wibawa, bina keyakinan pelabur, dan kemudiannya kita percaya bahawa rakyat sedang tengok dan memerhati, dan pemerhatian rakyat tidak mungkin silap, iaitu bersedia untuk kembali memberi peluang kepada kita. Sekali lagi saya nak jemput Saudara Johari naik ke pentas untuk saya julang tangan dia bersama dengan Saudara Stephen. Pak ni Stephen boleh ambil mic tu. Baik, silakan. Okey, saya kata tadi Saudara Johari bersama dengan saya sejak 99 ketika reformasi tercetus. Pernah menjadi ahli majlis di seberang Perai, dan terus istiqamah dalam parti keadilan. Dapat jadi baik, itu dia sahabat semua, satu pencerahan yang dibuat oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution. Ini sangat memberikan perbezaan yang sangat besar sahabat semua ya, apabila kalau kita lihat pemimpin-pemimpin daripada pembangkang memberikan ucapan, memberikan ceramah, apa yang mereka buat adalah tidak habis-habis dengan makian ya, memburukkan orang lain, menyentuh pasal pribadi, tapi tidak ada satu pun perkara yang mereka ungkapkan untuk apa mereka menjadi kerajaan, untuk apa mereka menang ya. Apa tawaran yang mereka buat sekiranya mereka menang. Tidak ada sahabat semua, kerana apa yang mereka mahu sekadar untuk mendapat kuasa, sekadar untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, kerana punya gaji yang besar ya, kerana mereka boleh mempunyai kehidupan yang baik dibandingkan dengan rakyat yang terbiar ya. Apabila mereka menjadi kerajaan, buktinya di negeri Kelantan dan Kedah, Terengganu dan beberapa lagi pimpinan daripada yang dipimpin oleh PAS, kita boleh lihat sahabat semua, rakyatnya hidup merana. Rakyatnya terpaksa mengunci mulut sebab apabila mereka mengkritik kerajaan, mereka dianggap melawan pemimpin mereka, tidak menghormati lebay-lebay. Ustaz-ustaz inilah yang mereka lakukan sahabat semua. Tapi berbeza dengan kerajaan perpaduan, pemimpin-pemimpin yang ada, yang mana mereka menawarkan ya tawaran yang sepercaya ianya ya penuh ataupun caknah kepada rakyat ya, untuk membangunkan rakyat, untuk memulihkan kepayahan kehidupan rakyat sahabat semua. Inilah bezanya ya kedua-dua pimpinan ya daripada PAS dan juga kerajaan perpaduan. Jadi bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat semua? Adakah anda
setuju atau tidak, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walaun tit, lebay-lebay. Dan juga geng sapu bersih. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana mereka menggunakan otak di lutut, bukan otak atas kepala ini, dalam kepala ini. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapan kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.